mana datangnya keputusan ini? Mereka yang mempunyai kelayakan sains yang dipilih yang mempengaruhi badan-badan secara langsung, engineer cara anda, dan ini disebut sebagai teknokrat. Punca ataupun halangan yang keempat disebut sebagai teknokrat. Apa yang dikatakan dengan teknokrasi? Teknokrasi adalah mereka yang menjalankan kuasa kerajaan kerana pengetahuan mereka. Mereka yang mempunyai kelayakan teknikal pada sains yang dipilih untuk membuat polisi kepada jabatan awam yang dikenali sebagai teknokrat. Keputusan yang dibuat berdasarkan sains dan didukung oleh bukti, bukan opinion. Sains hari ini, kita perlu faham, sains hari ini dipengaruhi oleh kekuatan luar dan dikotori oleh konflik of interest. Okay, kita tengok halangan yang kelima. Dia kata kesihatan ekonomi. Untuk kesihatan ekonomi, dia kata semudah selagi tinggi income seseorang, lagi sihat seseorang tu. Benda ni common sense saja. Okay, and then cetakan duit hari ni menyebabkan duit tak ada foundation dan mudah dimanipulasi lah. Okay, yang keenam, dia kata antara halangan yang menyebabkan antara halangan kepada kesihatan ni, kata yang keenam, agriculture, pharmaceutical dan food industry complex. Big food, big pharma dan medical, mereka memutuskan agriculture daripada nature dan menyebabkan peningkatan kepada penyakit di kalangan manusia dan menyebabkan keperluan kepada pharmaceutical, dan mereka melatih tenaga kerja petugas kesihatan, dan sebahagian besar daripada petugas kesihatan ni tak sedar akan hubungan ini. Kebanyakan petugas kesihatan tak sedar perkara ini sedang berlaku lah. Okay, and then dia kata pharmaceutical dan device industry memang menyumbang kepada therapeutic advance. Tidak dinafikan memang ada kelebihan ataupun ada manfaat, tetapi dia kata duit dan kos ini tak ditranslate kepada kesihatan yang lebih baik. Walaupun kita tengok teknologi dalam kesihatan ni dah advance, tetapi dia tak boleh ditranslate kepada kesihatan yang lebih baik. Sebab tu walaupun kita tengok semakin advance kesihatan tu, semakin drop kita punya kesihatan. Sebab tak boleh, dia cara tu tak betul. Okay, dia kata sepatutnya duit itu diinvest kepada cara yang lebih efektif dalam mempromosi kesihatan, clinical quality dan safety, dan palliative care. Kat sini perubatan perlu ubah dari lihat kematian sebagai satu kegagalan kepada cuba hargai kualiti hidup. Ini apa yang kita cuba buat lah dalam MBB ni kan. Keuntungan yang mendasari industri kesihatan muncul adalah bagaimana konflik of interest antara perusahaan swasta dan kesihatan masyarakat. Ini kita dapat lihatlah macam mana terbentuknya modern medicine, yang mana dia terbentuk daripada konflik of interest ni lah. Ia dapat dilihat daripada konsep keuntungan dan perubatan itu bermula, dimulai dengan bisnes kedoktoran John D. Rockefeller, bapa kepada bisnes modern medicine. Yang sebelum yang kita dah tengok macam mana birth of modern medicine ni berlaku lah. And then dia kata seorang monopolis yang mengatakan persaingan adalah satu dosa sebelum perubatan dibekukan oleh John D. Rockefeller ni. So dia seorang monopolis, dia betul-betul dapat monopoli perubatan tu sendiri lah. Dia kata dulu Amerika menjadi tumpuan kepada filosofi dan pendekatan yang sangat bersaing, tetapi sebanyak mana kita dapat, kita juga kehilangan dengan sangat banyak. Dia dah jadi macam bila John D. Rockefeller ni dia dapat kawal ataupun dia monopoli industri perubatan tu, memang tak dinafikan ada manfaat dari segi alopatik punya kaedah rawatan seperti infection, injury, memang hebat lah, memang ciptaan yang agung. Tapi dia kata sebanyak mana kita dapat, sebanyak itu juga kita hilang, sebab dia dah jadi tak balance. Sebab kalau kita tengok bila kita tumpu saja satu kepada alopatik punya rawatan, kita hilang alternatif, kita hilang nutrisi, kita hilang hubungan dengan nature. Ini apa yang dikatakan oleh Dr. Franz ni lah. Okay, dia kata sistem alternatif perubatan itu sangat-sangat penting. Kami, dia kata doktor, kehilangan dasar gerakan nutrisi dan kesihatan dan elemen hubungan dengan alam. Okay, Dr. Marcia Engel, mantan editor New England Journal of Medicine, berkata industri farmaseutical telah jauh terpesong dari asalnya. Tujuan asalnya, dia kata, untuk menemukan dan promosi ubat yang berguna, tapi sekarang adalah mesin pemasaran untuk jual ubat-ubatan dengan manfaat yang diragukan. Okay, evidence based medicine, industri pharmaceutical funding lebih 80% untuk trial. Sekarang set up the most of research agenda. Dia kata benda ni apabila ada conflict of interest, memang akan berlaku lah benda-benda macam ni. Evidence-based medicine menjadi evidence-biased medicine. Hasilnya tak mengejutkan apabila kita tengok terlalu banyak contoh terapeutik yang gagal, drug yang dipercayai selamat hanya beberapa lama kemudian baru diketahui lah sebagai bahaya dan tak efektif. Ni kita tengok banyak sangat drug-drug yang sebelum ni dikatakan selamat, tapi bila guna beberapa tahun kemudian ditarik balik sebab dilihat ada masalah dan bahaya lah.
And then dia kata bajet dihabiskan untuk marketing lebih tinggi sebanyak 36% berbanding bajet untuk research hanya 11% sahaja. Okay, kita tengok apa yang menjadi halangan. Yang ketujuh dia kata agriculture complex. Okay, kelahiran makanan proses. Okay, sejarah makanan ini lahir dalam Perang Dunia Kedua, pemerintahan US kemudian beralih kepada perkilangan untuk selesaikan masalah produksi makanan. So dia kata makanan ini diciptakan untuk menampung keperluan sewaktu perang supaya makanan mampu bertahan lama lah. Menjadi keperluan lah waktu perang tu. Ketika perang berakhir, pengilang membuat protes kerana tiada lagi konsumer. Apabila perang berakhir, tak ada orang nak beli makanan-makanan tu, so diorang start buat protes lah. Mereka meminta pemerintah untuk menyalurkan makanan proses itu kepada suri rumah di US dan ia mula dipromosi sebagai sesuatu yang moden dan efisien. Start Perang Dunia Kedua tu, daripada situ start makanan proses dan apabila perang tu berakhir, dia start salurkan makanan ni kepada suri rumah lah. Dan dia kata ia terus digunakan sehinggalah ke hari ini. Perlumbaan ciptaan makanan yang paling lazat dan paling membuatkan ketagihan, mereka tahu apa yang mereka buat. Sebab tu makanan-makanan proses ni kita suka nak buang, sebab dia dah engineer dah. Mereka hire chemical engineer untuk tingkatkan gula dalam makanan dan produk mereka, sehingga kebanyakan penduduk US makan lebih banyak gula berbanding 30 tahun yang lepas. Diorang ni bukan buat makanan tu suka-suka, diorang dah engineer dah supaya kita ketagih dengan makanan tu. Mereka tak peduli kepada kesihatan. Inilah sains untuk dijual. Contoh bias research seperti Sugar Research Foundation pada tahun 1954 berlaku attack kepada daging merah, telur, butter yang sangat susah untuk apply low carbs diet, dan dalam masa yang sama mereka keluarkan lebih banyak hyper palatable food. So memang betul-betul better lah, betul-betul kata apa, susah untuk kita nak tukarkan diet makanan ni. Sebab benda-benda ni lah termasuklah diorang keluarkan lagi banyak makanan yang menyebabkan ketagihan, yang kata apa, menyebabkan orang ramai ni susah untuk berubah lah daripada makanan high carb ni kepada low carb dan high fat. Okay, kita tengok faktor yang ke-8. Dia kata soil where life and food begins. Okay, dia kata sekarang kita memiliki budaya tanaman menggunakan racun dan baja, menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi lah. Tanah hilang biodiversity, makrobiom dan diversity menyumbang kepada gut microbiome yang mempengaruhi kesihatan. Kesihatan dan penyakit banyak bergantung kepada hubungan manusia dengan planetary biodiversity ini. Loss of biodiversity menyebabkan isu dysbiosis. Dysbiosis juga boleh berpunca daripada antibiotik, ubat-ubatan, stres, genetik, nutrisi, gaya hidup, lost contact dengan nature. Banyaklah sebab-sebab yang berlakunya dysbiosis ni. Nutrisi adalah salah satu kunci, dan dia kata kat sini makanan proses mempunyai tinggi glyphosate. Kita tengok pada tahun 1950 ke 2000 penyakit kronik meningkat termasuklah multiple sclerosis, asma, type 1 diabetic meningkat daripada 3 hingga 400%. Dan bila kita tengok di mana peranan industri perubatan, ia seperti tiada fungsi dan ia sebenarnya semakin runtuh lah. Sepatutnya semakin hari semakin canggih. Kalau kita tengok kecanggihan hari ini, dari segi orang kata apa saja bidang kita dapat manfaat, tapi bila kita bercakap kepada bidang perubatan ataupun industri kesihatan, kita tak dapat manfaat tu. So kat mana hilang ataupun kat mana cacat dia. Dan kesimpulan daripada lecture ni, dia kata mereka yang ada kuasa mahu kawal dan buat undang-undang berasaskan sains, tapi malangnya dia kata modern sains hari ini sudah dikotori dan dicemari oleh konflik of interest. Konflik of interest berlaku melalui pengaruh keuangan. Secara langsung ini menjadi undang-undang. So kalau kita tengok balik undang-undang hari ini atau peraturan hari ini dibuat berdasarkan konflik of interest yang datang daripada duit lah. Okay, dia kata duit tidak pernah peduli tentang kesihatan manusia. So kita jangan harap duit peduli tentang kesihatan. Memang tak boleh, kita tak mungkin dapat beli kesihatan. Kata, jadi kita sendiri perlu sentiasa educate diri, keluarga tentang apa sebenarnya yang sedang berlaku. Ni realiti lah, realiti kita hari ni lah. Sebab memang ada orang-orang yang kata apa, banyak duit ni dia memang nak control. Dia nak control semua lah, dari segi kita punya food, dari segi semua benda dia nak control. Kita kena tahu sebenarnya kesihatan sebenarnya tak boleh dibeli dengan duit lah. So kita sendiri kena ada kesedaran, kena ambil balik tanggungjawab untuk menjaga kesihatan kita. Sebab tak ada orang dah yang boleh bagi kesihatan unless diri kita sendiri, dan kita kena berusaha ke arah mendapat kesihatan tu lah. Okay.